Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Pada malam ni kita bertemu untuk kita malam ni kita bukan kuliah macam biasalah. Kita tak baca kitab, sambung baca kitab Munyatul Musalli pada malam ni, tapi kita cuba nak kupas isu-isu semasa 2-3 hari ni bising tentang ada satu video yang tersebar dalam WhatsApp, dalam Facebook, dalam media sosial, iaitu tentang pilihan raya baru-baru ni kan. Masa pilihan raya baru-baru ni ada isu iaitu tak tahu di mana berlaku tapi yang pastinya kejadian itu berlaku menggambarkan tentang apabila seseorang anak-anak perantauan balik ke kampung untuk mengundi, makanya orang di situ tu dia bagi duit kepada pengundi untuk mensyaratkan agar mengundi parti dia, tapi dalam masa sama tu bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu asal base asas perbincangan tu lah. Jadi di situ tu ada satu tajuk, iaitu pertamanya dia bersumpah dengan nama Allah, yang kedua tu dia beli undi. Dia beli undi kan. Jadi bila beli undi lepas tu bersumpah dengan nama Allah, tak lama tiba-tiba ada seorang ustaz, dan ustaz tu ada video lah. Ustaz tu dia bercakap dan ustaz tu menggambarkan tentang bagaimana dia walaupun dia tak menggambarkan secara terang-terangan, tapi cara dia mengupas hal itu tu seakan-akan menggambarkan tindakan itu sebagai darurat. Jadi di situ tu nampak ada memudah-mudahkan penggunaan terma darurat lah. Mungkin anda tunjuk dulu video, lepas tu kita akan bahas hal ini satu persatu lah insya-Allah. Okey, ni video yang berkait dengan isu yang dibangkitkan lah. Wallahi saya mentimpak. Wallahi saya mentimpak. Okey, nama merah. Wallahi saya undi. Okey, Muhammad Syafiq. Wallahi saya undi. Okey, Muhammad Sulaiman. Wallahi saya undi PAS. Saya undi PAS. Kalau kita dengar daripada video itu secara terang-terangan dia bersumpah dengan nama Allah, lepas tu dia kata undi PAS. Di situlah kan. Jadi di situ tu kita nampak dia bersumpah dengan nama Allah, lepas tu dia bagi duit beli undi kan. Di situ tu ada dua problem besar sebenarnya. Yang pertama dia dah ada rasuah undi. Yang keduanya macam mana dia nak menghalalkan rasuah itu atas nama bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu dia punya isu yang asalnya berlaku. Tiba-tiba ada seorang ustaz, dia kupas macam dia tak jawab secara terang-terangan, tapi cara dia kupas tu macam dia nak menggambarkan situasi sebegitu tu sebagai darurat. Ni kita tunjuklah video ustaz tu. Ada orang dia sanggup nak bagi duit, tapi dengan syarat kita bersumpah untuk pilih dia, untuk undi dia. So macam mana tu Ustaz? Payah nak jawab soalan dia ni. Dia bagi duit, betul. Lepas tu dia suruh bersumpah undi dia. Betul Ustaz, sumpah tu Ustaz. Kalau kita tahu dia jahat boleh undi, kita sumpah tadilah. Bagus juga soalan ni. Berkenaan dengan sumpah, dia ada dua situasi. Situasi pertama, tadi yang ditawarkan duit dan disuruh bersumpah tadi, sekiranya kita ni orang memang ada duit dah, kita bukan orang kaya lah, tapi kita ada duit kita sendiri. Okey, orang datang offer nak bagi duit, suruh kita bersumpah nak lantik dia, tapi dia tu kita tahu dah orang yang tak jujur, tak amanah. Jadi janganlah kita main-main dengan kalimah Allah. Cakap je, saya minta maaf lah, saya tak ada undi awak ya, saya pun duit ada, dan insya-Allah kita tolak yang tu, Allah Taala bagi rezeki lain insya-Allah. Yakin Allah bagi rezeki lain. Ya, kita pun ada dah. Okay. Cuma yang suspend sikit, kategori kedua. Ini orang miskin, dia orang fakir, dan
dia memang perlu duit. Tiba-tiba ada pula yang perangai macam ni, yang sebenarnya dah lah dia tu teruk, dia nak merosakkan agama orang miskin pula. Nak bagi duit tapi syarat kena undi dia. Orang tahu dia tak baik. Kalau nanti dia ni banyak lagi kerosakan, dah macam mana? Ustaz, saya fakir, saya perlu duit, saya nak guna, tapi dia suruh paksa bersumpah pun macam mana? Boleh tak saya nak bersumpah? Maka ambillah duit tu, bersumpahlah. Dan ini disebut sumpah yang lara, tak perlu tunaikan sumpah tersebut. Sebab kita darurat perlukan duit dan dia paksa begitu, tapi kita tak nak bersekongkol pula dengan orang jahat, orang yang rasuah, orang yang tak jujur, tak amanah. Jadi itu dipanggil sumpah yang lara. Ada ulama kata kena bayar kafarah sumpah. Ada ulama kata memang itu tak payah tunaikan, sebab itu sumpah yang lara. Jadi moga-moga Allah Ta'ala bagi rezeki yang lebih baik lagi pada kita, insya-Allah. Dan kalaulah dia tu miskin tapi dia ambil azimah, dia ambil iman, dia kata aku miskin, aku orang susah, tapi kau jangan hina aku macam ni, aku tak nak duit itu, insya-Allah Allah bagi yang lebih baik lagi, insya-Allah. Okey, kita dah dengar video tadi tentang kupasan ustaz tersebut. Dalam konteks cerita yang kita bangkitkan yang berkait dengan video itu adalah tentang beli undi, rasuah, lepas tu bersumpah dengan nama Allah. Dan dia memberi jawapan yang sebenarnya pelbagai jawapannya itu. Cumanya bagaimana dia tidak menjawab secara terang-terangan, lepas tu dikaitkan dengan faktor darurat. Kat situ tu. Jadi ialah walaupun dia tak kata perbuatan yang mereka menerima rasuah itu sebagai darurat, tapi persepsi yang digambarkan daripada video itu seakan-akan tindakan yang dikatakan berlaku itu sebagai darurat, maka macam okey. Dia dinamakan sebagai sumpah lara lah. Itu. Mungkin Ana akan bahas panjang lebar. Ana ada bawa 2-3 kitab lah kat sini untuk kita nak bahas benda macam ni. Ana kena bawa macam ni dah sekarang, sebab kalau tak buat macam ni macam-macam orang tuduh Ana. Orang tuduh Ana sesat lah, apalah, pandai-pandai lah. Okey, sekarang ni kita bukan nak bahas atas pandai-pandai kita. Kita nak tengok apa kata ulama-ulama muktabar daripada kitab-kitab yang muktabar. Dan Ana ada bawa 2-3 buah kitab dan kita akan bahas satu persatu lah, insya-Allah. Okey, yang pertamanya, perkara yang kita kena faham dulu bila kita sebut rasuah. Rasuah ni dia ada 2 orang yang terlibat. Kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW, dia ada pihak yang memberi dan juga pihak menerima. Okey, Ana mungkin boleh bawa hadis Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW ada bersabda, kata Nabi SAW, laknatullah ala rashi wal murtashi. Itu riwayat Imam Ibn Majah. Nabi Muhammad SAW riwayatkan hadis daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amrin. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala laknat kepada orang yang memberi rasuah dan orang yang menerima rasuah. Jadi di situ tu ada 2 lah. Kalau kita tengok dalam hadis ni lah, riwayat Imam Ibn Majah. Kalau kita tengok dalam riwayat Imam Abu Daud pula, dia tak kata perkataan Nabi, tapi perkataan Abdullah bin Umar yang mana dia berkata, la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi rasuah dan penerima rasuah. Kalau kita buka dalam kitab ni, Yusuf Al-Qaradawi Fatwa Ma'asarah, mungkin kita boleh tengok apa yang disebut oleh Qaradawi. Ana quote kat sini. Kalau ikut pandangan Yusuf Al-Qaradawi, Qaradawi kata dia bukan semata-mata 2 tapi 3 sebenarnya yang dikatakan sebagai orang yang berdosa dalam hal melibatkan pada rasuah. Anda mungkin boleh baca daripada kitab Qaradawi ni, Fatwa Ma'asarah jilid yang pertama, dalam muka surat 627. 627. Kata 625. Kata Yusuf Al-Qaradawi, dia kata kat sini, anda baca satu persatu. Fa izaka nasa'yu fi takhlisihi an tariqi rashwah yakunul ismu akbar. Qaradawi kata orang yang terlibat dengan rasuah untuk beberapa urusan-urusan tertentu kepentingan diri dia, lalu dia menggunakan jalan rasuah, tidak akan sebegitu tu lah dosa yang amat besar. Qaradawi kata
yakunul ismu akbaran. Dosa tu amat besar, kata Qaradawi. Ni bukan nak kata ni, Qaradawi kata li'annana nuridul fasadan akhar. Sebab bila kita sebut rasuah, dia akan memberi implikasi kerosakan yang berpanjangan. Kan? Ada satu rosak, kita beli rasuah, dia akan menyebabkan ada rosak lain. Kata Isa Al-Qaradawi dalam kitab dia. La naktafi bil fasad alladhi sana'ahu sahibuna fi tarwiji hadha sam. Lakin na'ti ila fasadin akhar, fasadin akhlaq, fanafsidun nas al-muwazzifin awil qadirin ala an yaf'alu syai'an min hadhihi nawahi. Dia kata kalau kita tengok kerosakan yang boleh berlaku, kita hanya nampak kerosakan dilakukan oleh orang yang terlibat dengan rasuah. Tapi sebenarnya dia akan membawa kepada banyak kerosakan lain, antaranya lah kerosakan akhlak, kerosakan sistem, kerosakan pada pegawai kerajaan dan sebagainya. Qaradawi kata, bukan nak kata. Makanya Qaradawi sebut kat sini, dia kata apa? Dia kata as-sa'i fiha yartakibu muharraman la syakka fihi. Orang yang berusaha, sesiapa sahaja yang terlibat dalam hal yang melibatkan kepada rasuah itu adalah berdosa tanpa ragu lagi. Kata Qaradawi, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad la'ana ar-rashi wal murtashi wal ra'ish. Ni point Qaradawi sebut. Kata Qaradawi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melaknat orang yang menerima rasuah, orang yang memberi rasuah, penerima rasuah, dan ada satu lagi ar-ra'ish. Ar-ra'ish. Apa itu ra'ish? Kata Qaradawi, ar-ra'ish huwa al-mutawassitu bainahuma. Orang tengah di antara penerima dan orang yang memberilah. Orang tengah tu pun termasuk juga dalam dosa kata Yusuf Al-Qaradawi. Dan kemudian kata Qaradawi lagi, kulluhum mal'unun ala lisan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semua mereka ini adalah orang yang dilaknat atas lisan, atas lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma afsada mujtama'atina syai'un ka hadhihi rasuah. Kata Qaradawi, alangkah rosaknya masyarakat kita bagi hal-hal yang melibatkan pada rasuah. Jadi kita faham daripada apa yang disebut oleh Qaradawi, orang yang terlibat dengan rasuah ni dia bukan semata-mata dua pihak. Dia bukan semata-mata orang yang memberi dan orang yang menerima, tapi orang tengah pun termasuk orang yang mendapat laknat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita faham ada 3 kategori yang dikatakan sebagai dapat laknat, ustaz tadi dia membahaskan tentang orang yang menerima rasuah, tapi dia tak bahas tentang orang yang memberi rasuah. And orang yang memberi rasuah tu dia tak bahas. Dia pergi sebut kita terima rasuah ni macam mana. Dia tak sebut pula ni orang yang memberi rasuah tu, yang dia kata kena bersumpah dengan nama Allah, kena undi parti dia tu kan. Jadi di situ dia tak bahas. Padahal itu tu antara orang-orang yang mendapat laknat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita tengok dalam kitab ni, Qaradawi ni ditambah satu lagi, iaitu orang tengah di antara dua pihak. Itu pun dianggap sebagai orang yang dapat laknat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu kita kena faham dulu. Jadi ustaz yang membahaskan itu dia telah lupa ada satu angle, satu sudut lagi manusia yang patut dipersalahkan juga, iaitu orang yang memberi rasuah. Dia hanya menceritakan pihak yang menerima, tapi dia tak cerita yang memberi rasuah. Tu masalah besar tu. Lepas tu yang tukang sponsor duit pula untuk berlakunya amalan rasuah, itu pula dia tak bahas. Itu satu masalah besar dalam perbahasan apa yang disebut oleh ustaz itu. Okey, itu yang perkara yang pertama lah yang kita kena faham tentang rasuah. Yang kedua, bila dia rasuah, lepas tu dia ada unsur bersumpah dengan nama Allah kat situ. Dia bersumpah dengan nama Allah Taala untuk membenarkan amalan rasuah itu. And dia nak ikat orang yang menerima duit itu agar tidak mengundi parti lain, maka dia menggunakan sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bila kita sebut sumpah, yang ustaz tadi sebut, ini satu bentuk sumpah. Sebenarnya dalam fiqh Islam ni, terutama kitab ni lah, Fiqhul Islami wa Adillatuh, yang ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaili. Sebenarnya sumpah ni ada 3 jenis. Sumpah ni ada 3 jenis. Kita duk nampak hanya satu sumpah, dia kata sumpah lara. Tapi sebenarnya ada 3, ada lagi 2 yang berbaki yang ustaz tadi tak sebut tentang sumpah. Yang pertama adalah sumpah Romus, dia panggil. Yang kedua lara, yang telah disebut oleh ustaz. Yang ketiga, mu'akkadah. Sumpah mu'akkadah. Ataupun nama lain dia panggil mafqudah. Ni, semua ni ada dalam kitab ni lah. Kena baca kitab ni. Fiqhul Islami wa Adillatuh, ditulis oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Kalau kita buka dalam kitab yang ana ada ni, jilid yang ketiga. Dalam jilid yang ketiga, cetakan Ana beli kat Pakistan lah. Jadi cetakan ni cetakan Pakistan. Maktabah Haqqaniyah. Ni kitab ni. Okay, kita mungkin boleh bahas satu persatu lah. Yang pertama, bila kita sebut sumpah Romus ni maknanya sumpah palsu. Kita melakukan sumpah palsu. Jadi
Rumus itu sering sangat kita namakan sebagai, kita terjemah sebagai palsu dalam pemahaman kita lah. Tapi sebenarnya pemaknaan bagi rumus itu lebih luas daripada pemaknaan palsu. Dia lebih daripada itu lagi sebenarnya. Sebenarnya dasar bagi haramnya sumpah rumus ni ada disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dulu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah bin Amrin, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bersabda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-kaba'ir, dosa-dosa besar. Nabi sebut al-kaba'ir, dosa-dosa besar. Apa dia? Yang pertama, al-isyraku billah, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, uququl walidain, derhaka pada kedua ibu bapa. Yang ketiga, qatlun nafsi, bunuh orang. Yang keempat, kata Nabi, al-yaminul ghamus, sumpah ghamus. Sumpah ghamus yang kita terjemah sebagai sumpah palsu. Tapi sebenarnya dia bukan semata-mata palsu, dia lebih luas daripada pemaknaan palsu lah. Okey, kita perincikan satu persatu. Apa yang dikatakan sebagai sumpah palsu itu? Yang pertamanya dimasukkan sumpah palsu ataupun al-yaminul ghamus ni, sumpah ghamus ini adalah halalkan yang haram. Kita menghalalkan satu yang haram dan kita bersumpah, itu adalah ghamus. Di bawah kategori dosa besar, wajib bertaubat. Dan dosa itu tidak terampun dengan semata-mata beribadat. Kita tak nafikan, memang ada dosa-dosa tertentu yang Allah Ta'ala ampun dengan sebab kita beribadat. Tetapi yang dosa yang terampun itu adalah as-saghair, dosa kecil. Bukan al-kabair, bukan dosa besar. Dosa besar kok mana pun perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kita kena faham. Sebab tu kalau kita baca dalam hadis, riwayat Imam At-Tirmizi sebagai contoh, Imam Tirmizi dia buat mari satu hadis yang Nabi Muhammad menggambarkan, kalau sekiranya kita berwuduk, kita basuh muka, Allah Ta'ala akan ampun dosa-dosa yang datang daripada muka kita. Kalau kita basuh tangan, lepas tu air menitik, menitik itu sekali dengan dosa-dosa yang datang daripada tangan kita. Begitulah anggota-anggota wuduk yang lain. Jadi dosa yang terampun itu adalah dosa as-saghair, dosa kecil. Dosa besar tak. Dosa besar kok mana pun perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, bila kita baca dalam hadis ni, Nabi Muhammad SAW ada sebut satu, al-yaminul ghamus, sumpah al-ghamus, yang anda terjemah tadi sebagai palsu. Walhal ana berpandangan sebenarnya lebih luas daripada pemaknaan palsu lah. Sebab antaranya halalkan yang haram. Contohlah macam dia kata, demi Allah aku mahu mencuri. Dia guna nama Allah untuk menghalalkan amalan mencurinya itu. Tak boleh tu. Itu dosa besar tu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ada sebut hal-hal sebegini lah. Antaranya dalam satu hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Kalau kita rajin cuba buka dalam kitab Sahih Al-Bukhari, hadis yang ke-2673. Hadis yang ke-2673. Buka. Dalam hadis tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sebut daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kata Nabi, man halafa ala yamin liyaqtati'a biha malan laqiyallah wa huwa alaihi ghadban. Nabi Muhammad sallallahu kata barang siapa yang bersumpah atas nama Allah lah untuk untuk mengkhianati manusia, dia sedut harta. Nampak? Sedut harta kata Nabi Muhammad, akhirat nanti dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah Ta'ala murka kepada dia. Dalam keadaan Allah Ta'ala murka kepada dia. Jadi maksudnya dia nak mengkhianati orang. Lepas tu mengkhianati tu dari sudut duit baru. Apatah lagi lebih pada itulah. Bersumpah. Dan sumpah itu adalah al-ghamus. Sumpah-sumpah yang palsu. Orang macam ni akhirat nanti, kata Nabi Muhammad SAW, dia berjumpa dengan Allah, Allah Ta'ala murka kepada dia. Wala'ayadzubillah. Minta berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita nampak dosa besar. Dosa besar. Jadi kes yang kita nampak tadi tu dia unsur begitu. Dia ada unsur cuba menghalalkan yang haram. Dia rasuah. Lepas tu dia nak menghalalkan, dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ingat berdosa besar, wajib bertaubat. Dan wajib bertaubat bukan semata-mata wajib bertaubat, wajib dia bayar kifarat sumpah. Wajib dia kena bayar kifarat sumpah. Kifarat sumpah nanti kita akan sebut kat belakang lah. Apa kifarat sumpah yang dia kena buat lah. Selagi mana dia tak bayar kifarat sumpah, dia dikira sebagai berhutang di sisi Allah Ta'ala. Dah lah berdosa, berhutang pula dengan Allah. Tak bayar hutang Allah, berdosa dia amat besar lah. Ingat gitu. Satu. Yang kedua, yang dikatakan sebagai sumpah ghamus ni adalah haramkan yang wajib. Benda tu wajib dia haramkan. Yang ni mungkin tak berlaku lah tempat kita. Contoh macam dia kata, demi Allah aku tak mahu solat sebagai contoh. Mungkin tak berlaku lah tempat kita kan. Tapi anda sebut jugalah sebagai bahan ilmu yang termaktub di dalam kitab. Gitu. Okey. Ada pula satu lagi yang dikatakan sebagai al-yamin al-ghamus ini adalah apabila dia jual barang, dia nak melariskan barang dia, dia menggunakan nama Allah. Itu pun dosa besar sebenarnya. Dia jual barang, jual durian sebagai contoh. Bila jual durian, lepas tu orang tanya, durian ni elok ke? Wallahi durian ni elok. Kalau dia kata macam tu, berdosa besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Kan? Apa dalilnya? Kita baca hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau kita rajin buka kitab, cuba buka kitab Sahih Muslim dalam hadis yang ke-106. Kan? Hadis ni anda pernah syarah dalam kuliah Sahih Muslim. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW ada sebut. Hadis ni daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu an. Nabi SAW berkata, salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. 3 kalangan manusia. Kata Nabi SAW yang Allah Ta'ala tak nak cakap dengan dia akhirat nanti. Allah Ta'ala tak nak tengok muka dia dan Allah Ta'ala tidak akan membersihkan dia daripada azab neraka. Kata Nabi Muhammad SAW. Adalah 3 perkara tu. Yang pertama Nabi kata al-musbil. Orang yang melaburkan pakaian dia. Kan? Dia pakai pakaian tu labur, sombong lah. Kalau kita tengok dalam hadis yang lain dikaitkan dengan faktor sombong. Okey, itu bukan perbahasan kita. Kalau ada orang tanya mungkin akan bahas lah. Lepas tu yang kedua al-mannan. Orang yang suka mengungkit-ungkit. Dia bagi apa dia mengungkit. Dia bagi dia mengungkit. Cuma yang anda nak sebut tu adalah yang ketiga. Al-munafiq sil'atahu bil halif al-kadhib. Orang yang nak melariskan, menjual barangnya, nak bagi barang dia laris, maka dia bersumpah dengan sumpah dusta. Durian ni elok ke tidak ni? Wallahi elok. Macam tu. Dia buat kan. Dia menggunakan nama Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdusta, untuk melariskan barang dia. Tak boleh. Tindakan sebegitu tu adalah dosa besar. Dosa besar yang tidak terampun dosa itu kecuali dia kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Nah, hukum dia macam mana? Hukum dia berdosa besar, wajib dia bertaubat. Lepas tu dia bukan semata-mata wajib bertaubat, bahkan dia kena bayar kifarat sumpah. Dia kena bayar kifarat sumpah. Gitu. Wajib tu. Macam mana kita boleh kata lagu tu? Kena bayar kifarat sumpah tu kenapa? Sebab benda tu ada disebut dalam hadis Nabi SAW. Nabi kata man halafa ala yaminin far'a ghairaha khairan minha falyati alladhi huwa khairun wal yukaffir an yaminihi. Tu kata Nabi SAW. Barang siapa yang bersumpah, lepas tu dia dapati ada yang lebih baik daripada itu. Contohlah dia bersumpah ni untuk tak nak makan nasi sebagai contohlah. Tiba-tiba dapati makan nasi itu rasa penting. Sedangkan sumpah macam tu bukan sumpah yang haram. Kata Nabi Muhammad SAW, dia kena buat yang baik itu dan dia kena bayar kifarat sumpah. Bayangkan dalam perkara yang sumpah tak haram pun, kalau dia langgar dia kena bayar. Apatah lagi dalam hal-hal yang melibatkan kepada sumpah yang haram. Lagi-lagilah dia kena bayar kifarat sumpah. Gitu. Okey, yang lain dalam hadis Nabi SAW yang disyarahkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Antara yang dikatakan sebagai sumpah ghamus itu adalah apabila dia bersumpah untuk menafikan hak orang lain. Dia nak menafikan hak orang lain, dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun salah satu yang dilaknat oleh Nabi Muhammad SAW dan dianggap sebagai dosa besar. Qala Ibnu Mas'ud, kunna na'uddu adh-dhanba alladhi la kafarata lahu al-yamin al-ghamus. Qila wa mal yaminul ghamus? Qala iqtita'u ar-rajul mala akhihi bil yamin al-kadhibah. Tu kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi lah. Ini ada hadis ni dalam Al-Baihaqi, kitab As-Sunan Al-Kubra. Hadis yang ke-19,883. Kena buka dalam kitab tu lah. Gitu kan. Jadi di situ dalam hadis ni Abu Mas'ud ni ditanya apa itu yaminul ghamus. Dia kata apabila kamu menafikan harta orang lain dengan sumpah yang dusta. Nampak. Jadi itu yang dikatakan sebagai sumpah al-ghamus, dusta. Sumpah dusta Okey, clear dah situ. Dosa besar. Perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu yang pertama. Kita nak pergi yang kedua. Lara. Tadi ustaz tadi disebut pasal lara Lara ni cuba kita buka dalam Quran. Sebenarnya sumpah lara ni ada disebut di dalam Al-Quran. Dan ada perbahasan dalam kalangan ulama-ulama mazhab, termasuklah imam kita lah Syafi'i rahimahullah. Mungkin anda akan persatukan perbahasan. Nombor satu, apa makna sumpah lara? Sumpah lara ni makna dia apa? Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab dia Mafatih Al-Ghaib. Dalam kitab Mafatih Al-Ghaib ataupun nama lain At-Tafsir Al-Kabir. Imam Fakhruddin Ar-Razi jilid yang ke-6 muka surat 426. Kitab tu dia kata, lara itu adalah as-saqitul ladzi la yu'taddu bih sawa'un kana kalaman aw ghairahu. Satu benda yang digugurkan dan tidak diambil kira. Sama ada berbentuk perkataan ataupun seumpamanya lah. Jadi kalau sekiranya ada satu perkataan yang kita dengar tidak perlu diambil kira, maka itu tu dipanggil sebagai lara. Ataupun sebarang tindakan perilaku, yang perilaku tu kita tak perlu diambil kira, maka itu dipanggil sebagai lara. Itu definisi lara dari sudut lughatan, segi bahasa.
Okey, kita pergi lagi. Wa ammal mufassirun faqad zakaru wujuhan. Ulama-ulama tafsir dia mari perbahasan. Beberapa perbahasan. Yang pertama, qala asy-Syafi'i, imam kita Syafi'i rahimahullah, innahu qaulul Arab la wallahi wa bala wallahi. Itu maksud sumpah lara. Sumpah lara ni adalah sumpah yang dah menjadi satu kebiasaan bagi orang-orang bercakap yang mana bila dia bercakap dia wallahi wallahi wallahi. Contoh macam dia kata Arab ni selalu bercakap, kata Imam Syafi'i, kita quote ni Imam Syafi'i cakap la wallahi. Contoh kalau kita tanya Arab, kamu pergi kedai ke? La wallahi. Itu memang jadi kebiasaan bagi orang Arab dia bercakap. Itu yang dikatakan sumpah lara. Sumpah lara macam tu. Mimma yu'akkiduna min kalamahum wala yakhtur bi balihim al-halif. Masa dia cakap tu, dia tak terlintas dalam fikiran dia bersumpah tu, tak ada. Sebab dah menjadi kebiasaan dalam percakapan. Jadi bila disebabkan dah menjadi kebiasaan dalam percakapan, makanya itu bila sebut wallahi tu, dia tak jadi sumpah tu. Sebab apa? Dah jadi kebiasaan, dah jadi beradat dalam masyarakat. Yang tu dikatakan sebagai sumpah lara. Kata siapa? Imam Syafi'i. Kes yang ustaz tadi sebut, itu bukan benda yang berlaku dekat lidah orang tu sebenarnya. Dia memang bersumpah. Wallahi, dalam keadaan dia sedar. Kan? Dia memang bersumpah. Memang dia bersumpah lah. Macam tu. Yang dikatakan lara itu, yang didefinisikan oleh Imam Syafi'i, ni kadang-kadang kita duk tahan. Imam Syafi'i. Ni Imam Syafi'i cakap, yang jadi kebiasaan dalam lidah manusia, yang mana masa dia ungkap itu, dia tak ada pun masuk dalam fikiran dia, ni yang aku berniat nak bersumpah. Tu tak ada. Dan memang kalau kita pergi negara Arab, memang orang Arab ni studi sembah dia macam tu. Orang Arab. Okey, nampak Itu kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Okey. Kalau ikut Imam Abu Hanifah pula, Abu Hanifah ni dia lebih beza sikit lah dalam definisi dia. Dia kata anna laghwa huwa an yahlifa ala syai'in ya'taqidu annahu kana thumma bana annahu lam yakun. Fahaza huwa al-laghu. Dia kata lara ni adalah, sumpah lara ni adalah seperti dia bersumpah terhadap sesuatu perkara yang dia menyangkakan sebegini. Tiba-tiba yang berlakunya lain daripada itu. Maka itu lara. Contohlah. Dia dengar bunyi burung kat belakang. Dia pun kata, wallahi di balik dinding itu adalah burung gagak. Contoh. Dia kata macam itulah. Tiba-tiba dia pergi tengok, rupanya bukan burung gagak, burung lain. Yang tu dia panggil sumpah lara. Itu dikatakan sebagai sumpah lara dalam definisi Al-Imam Abu Hanifah. Ini nak tahu kena buka kitab Mafatih Al-Ghaib jilid yang ke-6 muka surat 426. Aku sebut muka surat lagi. Kan? Jangan duk fitnah aku pula lepas ni. Okey, type. Kita nampak kan sumpah lara Kalau kita buka dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuh, Dr. Wabah Az-Zuhaili, dia sebut. Dia kata, yang dikatakan sumpah lara ni adalah malam ta'taqid, malam tan'aqid alaihi an-niyatu. Benda yang tidak diniatkan, sesuatu yang tidak diniatkan, itulah lara. Dalam kes yang ustaz tadi dah bahas tu, kita tengok orang tu bersumpah tu, dia niat nak bersumpah. Kan? Dengan sengaja dia buat lagu tu. Macam mana dia boleh kata bawah kategori lara? Tak boleh lara. Tak boleh lara sebab salah definisi. Definisi yang dikemukakan tu berbeza gitu. Hiya allati yasbuqu al-lisanu ila lafziha bila qasdin li ma'naha. Au yuridul yamin ala syai'in fasabaqa lisanuhu ila ghairihi. Ni kata Wabah Zuhaili Dia kata lidah dia terlepas cakap. Dia tersebut di lidah tanpa diniatkan dalam hati dan pemanaan. Dia ungkap satu perkataan yang benda yang diungkapkan itu tak masuk dalam hati dia. Tak ada dalam hati dia pun. Itu dikatakan sebagai lara dalam sumpah. Dalam kes tu semua okey sengaja bersumpah lepas tu dapat duit. Itu tak boleh kata lara. Jadi definisi yang ustaz tu buat, yang ustaz tu bandingkan itu sebagai sumpah lara, itu tak betul. Itu tidak benar sama sekali Tak boleh sebenarnya. Ini ni yang kita sebut ni, ini disebut oleh Wabah Az-Zuhaili. Boleh buka kitab dia, cari kitab dia. Cari kitab Wabah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Islami wa Adillatuh. Buka lah. Kan? Tak tahulah dalam cetakan Nana ni, dalam muka surat yang ke muka surat 363. 363 dalam kitab mana ada lah gitu begitu. Type. Nampak. Kalau kita tengok kalau tengok jumhur ulama bahas panjang lah benda-benda macam ni. Tak apa, anak saya tu tak berpenting sangatlah perbahasan tu. Jadi kita dah faham yang dikatakan maksud sumpah lara Okey, begitu juga yang dikatakan sumpah lara itu apabila tak termasuk. Type. Allah Taala sebut dalam Al-Quran berkenaan dengan sumpah lara. La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Wallahu ghafurun halim.
Surah Al-Baqarah ayat 225. Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala tak ambil Allah Ta'ala tak ambil, terjemahan kita ambil serius. Allah Ta'ala tak ambil serius terhadap sumpah-sumpah lara. Tetapi Allah Ta'ala ambil serius itu bima kasabat qulubukum, apa yang diniatkan dalam hati kamu. Sebab itulah imam-imam mazhab dia definisikan sumpah lara itu apa-apa yang terlepas di lidah, yang tidak ada diniatkan dalam hati. Jadi bila kita tengok statement ustaz tu nak dikaitkan benda macam tu dengan lara, tak boleh, tak betul sebenarnya. Tak betul salah dengan definisi dan salah dalam pemaknaan ayat Al-Quran bila dikaitkan dengan sumpah lara. Begitu. Dan satu lagi, kalau kita nak tengok Allah Ta'ala disebut tentang sumpah lara ni, kena buka dalam surah Al-Ma'idah ayat 89. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 225, satu lagi surah Al-Ma'idah ayat 89. Gitu. Baik. Okey. Yang tu sumpah lara. Sumpah lara ni memang tidak dikenakan kifarat sumpah. Sebab apa? Sebab dia jadi kebiasaan. Ini orang Arab memang berlaku lah. Kita pergi kat negara Arab, sembang orang Arab, kawan orang Arab, kita akan faham lah benda macam ni. Sebab Arab ni bercakap sikit-sikit nak bersembah, sikit-sikit nak bersumpah, sikit nak bersumpah. Kadang-kadang nak pergi kedai pun bersumpah Pak Arab ni. Ila aina anta zahib, nak pergi ke mana tu? Dia pun kata, wallahi urid an adhhaba ila dukan. Wallahi nak pergi kedai. Kau nak pergi kedai, pergilah, tak payahlah bersumpah. Tapi nak buat macam mana? Itu dah jadi sabqul lisan di kalangan orang Arab. Yang tu yang dimasukkan sebagai sumpah lara dalam pemahaman Al-Quran dan juga apa yang didefinisikan oleh ulama-ulama mazhab. Ingat anda sebut ulama-ulama mazhab. Anda dah sebut tadi Syafi'inya, Hambalinya, Hanafi. Tadi kita dah sebut perbahasan tu kan, gitu. Okey, ada pula yang ketiga dia panggil sumpah muakkadah ataupun dinamakan juga sebagai sumpah al-munaqidah ataupun dinamakan juga sebagai sumpah al-ma'qudah. Jadi 3 nama dalam fiqh Islam. Yang pertama al-yamin al-munaqidah ataupun yang kedua al-yamin al-ma'qudah, yang ketiga adalah al-yamin al-muakkadah. 3 dia punya nama lah, tapi kandungan ni sama je. Apa maksud dia? Itu yang sumpah berlaku tu. Yang diambil kira tu. Yang mana kalau kita bersumpah, kita kena buat. Kalau kita nak langgar, kita kena bayar kifarat sumpah. Itu maksud dia. Contoh macam ada orang ni kadang-kadang dia bersumpah, demi Allah aku nak solat sunat qabliyah. Dia bersumpah dengan nama Allah, dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak sembahyang sunat qabliyah. Sembahyang qabliyah ni bukan wajib, sunat. Jadi bila dia bersumpah, maka sembahyang sunat qabliyah itu dah jadi wajib. Macam itulah, dia jadi wajib. Dia ni, macam mana kategori dia ni? Disebabkan dia bersumpah dengan nama Allah. Salah ke perbuatan itu? Ingat kalau kita buka dalam ni, ada yang Arab, cuma anda nak tunjuk yang Melayu lah, mudah kita Kalau kita rajin buka Al-Fiqhul Manhaji, yang Arab pun ada yang Arab, yang terjemahan pun ada. Cuba cari tengok yang ni jilid yang ketiga. Dalam kitab ni anda tak tahulah cetakan yang kita simpan mungkin berbeza dengan cetakan yang anda simpan yang ni dalam cetakan mana ni? Cetakan Pustaka Salam Senyum Berhad. Pustaka Salam Senyum Berhad. Dalam kitab ni kita buka dia ada sebut tentang hukum bersumpah. Dia sebut hukum sumpah Muka surat 577. Disebabkan dia bahasa Melayu senang, anda baca Melayu terus. Kalau baca Arab anda terjemah pula kan. Okey, apa kata dia? Hukum sumpah dari sudut syarak. Hukum sumpah dari sudut syarak. Kata dia umumnya bersumpah adalah makruh hukumnya. Hukum sumpah ni tak elok sebenarnya. Hukum sumpah ni makruh kata dia, tak elok, tidak digalakkan. Lepas tu dia ada mari hujah daripada Al-Quran. Cuma menarik kat sini anda boleh quote Harmalah. Seorang ulama dalam mazhab Syafi'i dan murid Imam Syafi'i. Dia kata saya mendengar Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Dia kata dia dengar Imam Syafi'i cakap, apa Imam Syafi'i dia kata? Aku tidak pernah bersumpah dengan nama Allah sama ada aku benar ataupun dusta. Betul ke tak betul ke aku akan mengelak daripada bersumpah. Kata Imam Syafi'i seperti mana yang dinukilkan oleh Syekh Mustafa Burrah dalam kitab ni lah. Mustafa Khin dan Mustafa Burrah dalam kitab ni. Al-Fiqhul Manhaji ni yang terjemahan. Kita boleh cari kitab ni jilid yang ketiga. Cuba buka muka surat yang ke-577 dan 578. Jadi, kita ni kadang-kadang kita bersumpah nama Allah. Dengan nama Allah, demi Allah, aku nak sembahyang ba'diyah. Bagus? Tak bagus sebenarnya. Dia tidak digalakkan. Walaupun kita nak berwajibkan benda yang sunat. Sebab tu Imam Syafi'i kata, aku sendiri ni, walaupun benda tu bohong ke tak bohong, aku memang takkan bersumpah. Sebab itu Imam Syafi'i. Bahkan Syekh Mustafa Burrah dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, dia memfatwakan hukum asal bagi sumpah adalah makruh.
Ni kitab ni. Buka kitab ni. Kena belajarlah, kena mengaji gitu. Masalah kita ni tak nak mengaji. Kalau ada ustaz mengajar pun dia tak nak tunjuk kitab apa yang dia rujuk. Kadang-kadang fatwa dia bukan datang daripada kitab-kitab yang muktabar. Hari ni kita bawa kitab-kitab yang muktabar. Tengok kitab kata apa. Okey. Tiba-tiba dia bersumpah lagu tu juga. Wallahi demi Allah aku ni nak sembahyang sunat ba'diyah. Padahal sembahyang sunat ba'diyah qabliyah tu bukan wajib pun. Jadi wajib bagi diri dia ketika itu. Cumanya dalam fatwa ulama-ulama mazhab Syafi'i, mereka mengatakan orang macam ni diberi pilihan. Ada nak melanggar sumpah ataupun tak. Kalau sekiranya dia langgar sumpah, makanya dia kena bayar kifarat sumpah. Dan bila dia langgar sumpah tu berdosa ke tak berdosa? Sebab apa dibayar kifarat sumpah? Dan sumpah untuk nak sembahyang sunat qabliyah bukan perbuatan haram. Dia bukan bawah kategori al-yaminul ghamus, bukan. Ni fatwa dalam mazhab Syafi'i. Dia ada dalil lah kisah yang berlaku teguran Allah Subhanahu Wa Taala kepada kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia ada satu cerita lah, kan kisah Qissatul Ifki dalam surah An-Nur. Yang Qissatul Ifki Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ni telah difitnah. Jadi orang duk fitnah Siti Aisyah, fitnah, dan ada orang-orang yang selama ini dapat bantuan kewangan daripada Abu Bakar As-Siddiq pun turut bercakap untuk memfitnah Sayyidatina Aisyah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ni sedih sebab anak perempuan dia kena fitnah. Makanya bila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sedih, Abu Bakar tu kata, aku tak nak menderma lagi. Abu Bakar dah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala untuk tak nak menderma lagi kepada ini mulut-mulut duk cakap ni. Makanya Allah Taala turun ayat Al-Quran surah An-Nur ayat 22. Allah Taala kata, wahai Abu Bakar, kamu langgar sumpah tu. Bayar kifarat sumpah, lepas tu kamu kena bagi derma juga kepada mereka-mereka yang itulah yang telah kamu beri bantuan sebelum ni. Macam tu tu ada. Kalau nak tahu cuba buka dalam surah An-Nur ayat 22. Begitu. Nak tahu cerita tu lah. Jadi maksudnya kita bersumpah dalam benda yang sunat kan, daripada sembahyang qabliyah itu kan sunat. Kita bersumpah dengan nama Allah, boleh tak? Memang boleh. Tapi kita nak langgar, boleh tak? Kita boleh langgar tapi dengan syarat kena bayar kifarat sumpah. Tu hukum fiqh tu dalam fiqh Islam. Begitu juga dalam hal-hal yang melibatkan kepada benda yang harus. Aku dengan nama Allah aku nak makan nasi kandar, contohlah. Ketika itu dia kena makan nasi kandar. Tiba-tiba dia tak makan. Contoh. Maka wajib dia bayar kifarat sumpah. Hukum tu. Ingat tu. Baik. Jadi di situ kita dah clear berkenaan dengan hukum sumpah. Hukum sumpah di situ kita dah nampak ada 3 kategori. Yang pertama al-yaminul ghamus, sumpah berbentuk palsu, dusta. Yang kedua adalah al-yamin al-lagh, sumpah lara. Yang ketiga adalah sumpah al-muakkadah ataupun ma'kudah. Itu 3 kategori sumpah. Jadi dalam perbahasan kita tentang sumpah ni, kita tengok balik dalam kes yang dibangkitkan yang telah berlaku baru-baru ni tu, nampaknya tak tepat. Dia letak bawah kategori sumpah lara, tak tepat. Tapi dia kena letak bawah kategori tu al-yamin, bawah kategori al-yaminul ghamus. Situ baru tepat. Situ baru tepat kalau kita nak kategorikan sumpah yang berlaku kes beli undi hari tu. Okey. Cumanya ustaz dia bangkitkan tentang darurat. Syekh, darurat ni dia bukan mudah-mudah kita nak ijtihad darurat. Fiqh Islam dia letak dawabit, dia ada syarat-syarat nak dikatakan sebagai darurat. Kan? Darurat ni kalau kita tengok antara dawabit dia mesti antakuna daruratu hakikiyatan halatan walaysat mutawahhimatan atau mutawaqqi'atan. Tu kata-kata ulama-ulama fiqh tu. Kalau kita buka dalam kitab-kitab fiqh, habis-habis kalau malas sangat cuba buka kitab Al-Ashbah wan Nadha'ir Al-Imam As-Sayuti. Buka kitab tu lah kalau malas sangatlah. Nak buka kitab besar-besar takut malas pula kan. Okey, kalau malas sangat kita buka kitab paling simple. Kitab Imam As-Sayuti, kitab Al-Ashbah wan Nadha'ir. Jadi kata apa? Darurat ini sifat dia mesti hakikiyatan halah. Dia mesti hakiki. Dia bukan mutawahhimah. Kita agak-agak je. Kan? Macam contoh, kita dibenarkan makan babi kerana darurat. Itu tu memang tak ada makanan lain dah, tak ada dah. Memang tak ada cara lain dah untuk menyelamatkan nyawa kecuali dengan makan babi dia. Memang itu hakikat, real, berlaku. Tapi kalau ada pilihan apa, itu bukan hakikat tu. Dia mesti real, dia mesti hakikat. Dalam kes beli undi, nak kata sebab kamu miskin maka beli undi. Tak, sebenarnya membeli undi, orang yang memberi itu dah dapat laknat daripada Allah dah dari situ. Pemberi rasuah itu kan dalam hadis Nabi, laknat daripada Allah, laknat daripada Rasulullah SAW. Itu pemberi. Penerima itu pula, kalau dia terima dalam keadaan dia bukan boleh mati apa pun, tak ada. Nak kata darurat macam mana? Bermaksud dia bukan darurat hakikiyah. Macam mana kita boleh letak gambaran tu seperti macam darurat?
Macam mana pula? Dia tak tepat letak kategori darurat. Satu. Yang kedua, sifat darurat ni dia mesti idza taradat fa in ittarabat fala. Itu kaedah dia. Tu'tabar idza taradat fa in ittarabat fala. Ini kaedah dawabit yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama Islam. Ini Imam As-Sayuti ada sebut dalam kitab dia Al-Ashbah wan Nadhair. Iaitu sifat darurat itu mesti konsisten, bukan berubah-ubah. Dia bukan yang kita cipta tau. Darurat ni bukan kita cipta. Kita masuk dalam hutan, kita tak ada apa, kita tak standby, kita pergi. Dalam keadaan kita tak sedar, tiba-tiba makanan habis contoh. Lepas tu kita cari, makanan dah tak ada dah. Itu real berlaku. Bukan kita buat perancangan, buat helah untuk menggambarkan bahawasanya kita boleh makan babi. Bukan. Bukan kita reka-reka. Jadi, dalam kes reka-reka itu bukan darurat. Sekarang ni, kita boleh menerima rasuah dengan tanpa kita tengok sebenarnya unsur darurat yang kita nak create itu reka-reka. Bukan real. Itu dah salah dah. Mungkin contoh kita boleh buat lah contoh. Orang ni dia nak makan babi. Tapi dalam Islam haram makan babi. Dia fikir, macam mana nak try juga babi? Dia fikir. Cara dia pergi masuk dalam hutan. Dia jumpa segala binatang-binatang tu, dia pergi bunuh semua. Tapi hanya satu saja dia tak bunuh, babi. Bila dah habis semua binatang, pokok-pokok habis dia teman, dah tak ada makanan. Tinggal adalah babi. Dia kata, boleh makan babi, darurat lah ni. Nampak? Itu tak boleh tu. Perbuatan itu adalah haram. Sebab dia berhelah untuk mencipta darurat. Hukumnya adalah haram, tak boleh. Nampak? Kita nak tengok sini, ketat sebenarnya fatwa ulama dalam mengatakan boleh nak kata benda tu darurat. Tiba-tiba beli undi, boleh pula dia fatwa darurat. Belajar kat mana ustaz ni? Dia belajar kat mana ustaz ni sebenarnya? Boleh fatwa lagu tu. Apatah lagi, kalau berhelah itu sendiri, walaupun tak berkait dengan darurat pun boleh jadi haram dalam beberapa keadaan. Dalam beberapa keadaan lah. Ada misalnya contoh. Al-Quran pernah menyatakan helah yang dilakukan oleh Bani Israel yang Allah Subhanahu Wa Taala kata mereka ni kena beribadat pada hari Sabtu. Tiba-tiba mereka berhelah, diorang buat saluran air supaya ikan boleh masuk untuk diorang nak tangkap. Pada hari Jumaat diorang buat saluran air, dia pergi tangkap pada hari Ahad. Dia berhelah. Allah Taala laknat pada kaum Bani Israel. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW pernah fatwakan, Nabi Muhammad pernah sebut dalam satu hadis berkenaan dengan orang yang mengelak daripada bayar zakat. Zakat ni dia ada haul, dia ada nisab. Dia ada pusingan tahun, dia ada nisab. Nisab ni, itu kena tanya Jabatan Agama Islam lah, kadar nisab tu berapa kan. Kita letaklah mudah-mudahnya 30,000 sebagai contoh. 30,000, kalau itu nisab, tiba-tiba dekat dengan pusingan tahun, dia pergi belanja. Dia ambil sikit, dia pergi infak lah apa. Jadi bila sampai haul itu kurang daripada kadar 30,000, bermaksud kurang nisab. Maka dia pun tak bayar zakat sebagai contoh. Haram tu, tak boleh. Itu helah yang diharamkan dalam agama. Benda tu pernah disebut oleh Nabi SAW dalam hadis. Ataupun kalau kita tengok fatwa yang pernah dikemukakan oleh Sayyidina Uthman bin Affan pada era pemerintahan dia. Ada seorang lelaki tu, dia ada 4 orang isteri. Dia fikir macam mana nak elak daripada dia fikir macam mana nak bagi isteri-isteri dapat harta faraid yang banyak apabila dia mati. Jadi dia fikir-fikir, dia adalah isteri yang pertama tu dia tak sayang dah. Dia pergi cerai isteri yang pertama dengan harapan pembahagian harta pusaka kepada 3 orang isteri yang berbaki itu banyak. Bila dia mati, Sayyidina Uthman tetap memfatwakan bahawasanya isteri yang diceraikan itu dapat hak faraid juga. Sebab apa? Tindakannya helah yang diharamkan dalam agama. Maksudnya di sini, kita akan nampak dalam hal yang tak melibatkan kepada haram secara qat'i pun, berhelah dah jadi haram. Bayangkan kau berhelah dalam hal-hal yang haram qat'i. Rasuah sebagai contoh. Yang Qardawi kata dosa besar. Sebab kerosakan dia berpanjangan. Begitu. Pelik lah. Kalau orang kata, ni kalau kita letak kategori darurat, ustaz ni belajar kat mana sebenarnya? Dia faham tak dawabit bagi darurat? Jangan bermudah-mudah atas nama darurat. Gitu. Lepas tu, darurat ni, kalau ada jalan mengelak, maka wajib dia kena elak. Contohlah, kalau dia masuk dalam hutan, tak ada makanan lain. Jadi sebenarnya dalam hutan ni tak boleh nak timbulkan, tak boleh bangkitkan soal darurat. Sebab dia boleh makan daun, dia boleh makan rumput, dia boleh makan macam-macam makanan boleh makan untuk nak jaga nyawa. Contohlah kalau tersesat dekat padang pasir, contoh. Tiba-tiba ada babi. Mana ada orang makan pasir? Tak adalah cara lain untuk menyelamatkan nyawa kecuali kena makan babi. Boleh makan babi. Tiba-tiba dekat padang pasir tu ada babi, ada katak. Jadi dia kata apalah, darurat makan babi. Tak boleh. Dia kena makan katak sebab ada cara untuk mengelak daripada makan babi tu. Baru boleh dikatakan sebagai darurat. Kalau ada jalan mengelak tetapi dia pilih juga, itu bukan darurat. Cuba bayangkan dalam fatwa si ustaz dalam kerangka terima bayaran undi tadi. Darurat ke? Darurat apa macam tu? Dia tak sampai tahap darurat. Tapi kita bermudah-mudah dalam mengatakan sebagai darurat.
Gitu. Dan kalau kita buka dalam kitab Dawabitul Maslahah, Datuk Said Ramadan Al-Buti, mana kitab dia? Kitab tu menjadi rujukan ana masa ana buat master dahululah. Dan kitab Dawabitul Maslahah, Datuk Said Ramadan Al-Buti, dia disebut yang terakhir adalah admu tafwitil maslahatil akbar. Kita kalau nak berlaku tindakan atas nama darurat, jangan sampai menafikan maslahah lebih besar. Masalah sekarang, kita ni pergi fatwa, boleh makan rasuah sebab darurat. Kita fikir 10 stop sekat tu. Kita tak fikir implikasi lepas pada tu. Orang bukan Islam dengar, teruk ni Islam ni, nampak, buruk pada imej Islam. Apa lagi? Kita ni menggunakan alasan sumpah untuk membenarkan amalan rasuah tadi. Bukankah rasuah itu akan berpanjangan atas nama agama? Di situ tu akan menyebabkan rosak masyarakat kerana atas nama agama. Dilakukan oleh fatwa ustaz. Jadi di situ kita nampak atas nama darurat yang dibangkitkan itu memang tak tepat. Memang tak tepat. Segi konteksnya salah. Jadi nak keluar satu pandangan, jangan sampai melahirkan salah faham manusia terhadap agama. Nak mengeluarkan pandangan agama, jangan sampai melahirkan salah faham manusia terhadap agama. Yang kita ni bersilap-silap untuk mengatakan seperti susah nak kata haram tu kenapa? Kan? Susah. Cakap haram, tak boleh. Dosa besar. Bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, bayar kifarat sumpah. Masalahnya pergi letak dalam kotak yang salah. Benda macam ni kena letak dalam kategori al-yaminul ghamus, bukan al-yaminul al-lagwi. Dia letak al-yamin al-lagwi. Apa ni lara? Sumpah lara. Salah tu. Salah dengan definisi Al-Quran dan salah daripada definisi yang dikemukakan oleh ulama-ulama yang muktabar. Itulah kurang lebih perbahasan yang nak bangkitkan kritik terhadap fatwa yang dikemukakan oleh seorang ustaz berkenaan dengan hal ini begitu insya-Allah. Okey, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Okey, banyak pula kat sini. Anda tak baca semualah, anda tengok je lah. Banyak sangat ni. Rasuah mempermainkan nama Allah. Jangan, agama kami pun dilarang bersumpah sebarangan dan permainkan nama Tuhan. Robert Chu dia sebut. Tak boleh. Tengok agama dia pun tak boleh. Kita Islam lagi-lagi lah tak boleh. Itu masalahnya, mempergunakan pelbagai-bagai istilah agama untuk mengelirukan orang. Jadi akhir sekali benda yang salah itu dilihat macam tak salah. Itu masalah besar. Macam kita sebelum ni lah. Sebelum ni. Wala, siqah. Apa benda ni orang tak faham. Tahaluf siasi. Tahaluf siasi ni dia bukan istilah agama. At-tahaluf as-siasi itu adalah istilah politik. Dia adalah perkataan Arab. Terjemah Melayu adalah perkataan politik. Itu. At-tahaluf siasi orang apa pening. Mati-mati dia ingat agama. Padahal dia bukan terma agama. Tak ada. Itu bukan terma agama. Itu terma politik yang diungkap dalam bahasa Arab. Ya? Tapi nak macam mana nak menipu orang? Nak menipu orang macam tu. Dia gunalah terma-terma macam tu. Ni Aziz pernah kata soalan yang bakal ditanya di dalam kubur adalah saudara seagamamu. Apakah ini menghalalkan kerajaan melalui Islam yang akan lebih utamakan saudara seagama? Sebenarnya kita kena bangkit satu persoalan. Allah Subhanahu Wa Taala dia melahirkan perbahasan tentang Allah Taala menimbulkan soal kerajaan dalam Al-Quran. Kerajaan itu mesti tertakluk dengan atas nama bangsa dan agama ke ataupun bagaimana? Benda ni sebenarnya ada bahas dah live sebelum ni, panjang lebar dah ada bahas. Al-Qurannya, hadisnya, Qardawinya, kitabnya kita dah bawa semua. Peliknya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala dia sebut, dia tak pelik. Kita dia sebab tak belajar Quran jadi kita rasa pelik. Allah Taala kata wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Surah Hud ayat 117. Kalau rajin buka Quran tu. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Tuhan kamu tidak akan binasakan penduduk satu negara bizulmin. Zulm di sini maksudnya adalah syirik. Sebab dalam surah Luqman Allah Taala kata inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itulah zalim paling besar. Kalau sekiranya penduduk dia yang bukan Islam itu saling melakukan islah. Dr. Yusuf Al-Qardawi kata dalam kitab, anda pun dah bahas sebelum ni, Qardawi kata Tuhan tidak akan binasakan negara itu kalau semua penduduk dia bukan Islam. Kalau mereka melakukan kebaikan. Itu Qardawi cakap dalam kitab dia. Kita dah bahas dah sebelum ni, panjang lebar dah ada bahas dalam kitab Al-Iqtisad Al-Islami, Duwarul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtisad Al-Islami. Begitu juga kalau kita tengok dalam kitab Mafatih Al-Ghaib.
Jadi kalau Quran kata macam tu, tiba-tiba kita kata, oh soalan kubur, dalam lubang kubur nanti adalah tanya, kau undi siapa? Pelik lah, pelik. Sebenarnya apakah itu soalan kubur ataupun sebenarnya itu bukan persoalan yang disebut di dalam hadis dalam kubur. Sebab yang kalau kita baca dalam hadis-hadis Nabi SAW tu, Nabi kata, ma rabbuka wa man nabiyyuka wa ma qiblatuka. Itulah. Kan? Lepas tu kalau kita nak undi orang jahat, jangan kita tengok bila Islam mesti baik. Tak. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala mencela orang-orang fasik. Dalam Quran Allah Ta'ala mencela orang-orang munafik. Ada banyak ayat Quran. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. Munafik. Kan? Ala taqum ala qabri wala la tusalli ala ahad minhum mata abada. Orang munafik. Orang munafik ni ada dua definisi. Yang pertama adalah munafik akidah, yang kedua dia panggil munafik amalan. Jadi orang Islam tapi rasuah. Itu munafik dalam istilah Al-Quran, dalam pemaknaan yang kedua tadi, munafik amalan. Jadi kita nak dibangkitkan bersama perasuah-perasuah itu. Sedangkan kita dah sebut dosa perasuah itu kan besar, disebut oleh Qardawi tadi kan, amat besar. Sebab mudarat dia berpanjangan. Jadi jangan terlalu simplistik dalam melihat agama. Agama ni dia ada perbahasan yang cukup mendalam. Jadi statement-statement yang kita faham secara simplistik, kita kata agama, ini masalah besar. Itu kena ingat insya-Allah. Benarkah negara non-Muslim tidak akan tertindas di bawah kerajaan Islam? Sebaliknya, Muslim sering ditindas. Kalau kita nak kira negara orang Islam di negara barat tu banyak yang bagus-bagus. Bila orang Palestin, orang Syam, orang Syria ditekan oleh kerajaan dia, diorang ni lari keluar. Diorang tak nak minta nak duduk kat Palestin, tak nak duduk dekat, tak nak minta duduk Sweden. Sweden tu negara kafir, bukan negara orang Islam pun. Jadi maksudnya di situ adalah orang Islam ni aman, bahkan mereka dapat kebahagiaan pula kat negara kafir tu. Jadi kita ni simplistik dia fikir, oh kalau negara orang kafir maka orang Islam kena tindas. Kok tu pula? Tak semestinya. Walaupun kalau ada kita tak nafikan ada tu. Tapi bukan mesti lagu tu. Buktinya berapa banyak negara orang kafir yang mana orang Islam kat situ okey. Tak ada masalah apa pun. Jadi jangan simplistik. Kalau kita nak fikir fiqh lama lah kita nak pakai fiqh lama. Konsep daulah Islamiah, Darul Harb, Darul Islam, apa lagi musta'man macam-macam tu. Orang Islam kalau duduk kat negara kafir tu wajib dah hijrah, tinggalkan negara itu, kena pergi ke negara orang Islam. Persoalan dia, berapa ramai orang Rohingya dia mari duduk kat Malaysia, kita kenapa tak nak terima? Kalau kita nak pakai fiqh lama, kita kena terima tau. Kalau ikut fiqh lama. Jadi sesiapa yang bersetuju untuk menghalang orang Rohingya yang beragama Islam itu terima, kalau ikut fiqh lama tu, dah salah dah negara tu. Sekarang kita tak pakai fiqh tu. Sebab apa? Sebab perbahasan tentang fiqh lama tak sama dengan fiqh kontemporari dalam melihat politik. Itu kita dah bahas sebenarnya, dah bahas dah panjang lebar sebelum ni. Konsep kewarganegaraan ni macam mana. Masalah besarnya adalah kita memahami agama simplistik. Belajar, jangan malas. Orang Islam kena rajin. Orang Islam adalah masyarakat yang rajin sebenarnya, bukan pemalas. Masalah kita ni pemalas, malah baca kitab, malah membaca buku. Lepas tu faham agama secara simplistik. Ini benda yang merosakkan cara kita melihat agama. Wallahu a'lam. Ya, anak-anak muda yang terima duit tempoh harus bertaubat. Dia perlu bertaubat dan dia kena bayar kifarat sumpah. Minta ulas rasuah jawatan. Tak payahlah. Itu biar orang atas lah. Anda tak nak kupayan tu. Ustaz, benarkah ada sebahagian agamawan mengatakan bahawa Taliban merupakan tentera Al-Mahdi yang membawa panji-panji hitam dari Khurasan seperti disebut dalam hadis? Itu semua klaim. Kalau kita nak tengok yang suka duk cakap macam ni golongan ISIS. ISIS cakap lama dah benda macam tu. ISIS lah. Kan dia buat bendera hitam, lepas tu ada tulis la ilaha illallah. Itu bendera ISIS sebenarnya. Dia kata tak semata-mata ada la ilallah itu bendera Islam. Sebenarnya kalau kita kira la ilallah, bendera Saudi pun ada la ilallah, tapi warna ni hijau. Kan? Lepas tu ada warna putih, ada Taliban warna putih. Tulisan sama la ilallah. Begitu kan? Jadi kita jangan mudah kata bila sebut ada tulisan la ilallah maka terus automatik dianggap sebagai bendera Islam. Tak semestinya. Kan? Lepas tu orang duk kata Taliban itu bawa bendera tentera Al-Mahdi. Tak ada. Ini semua klaim untuk mengafsahkan kononnya tindakan mereka itu adalah benar. Dah, elaklah benda macam tu. Kita kat Malaysia ni, Taliban ni tak relevan lah. Tak relevan. Anda dah bahas dah panjang lebar dalam live sebelum ni tentang sejarah Taliban.
cara pemikiran Taliban dan cara Taliban memahami fiqh. Kita dah bahas dah panjang lebar dah sebelum ni, insya-Allah. Saya ingat Ustaz pernah tulis di FB bahawa Ustaz tidak percaya pada parti Islam dan Ustaz mengatakan kebanyakan parti Islam di dunia gagal. Ya, memang banyak gagal sebenarnya. Kan? Dia gagal untuk membawa konsep Islam yang betul-betul boleh mengenyangkan perut rakyat. Banyak gagal. Kalau ada pun Erdogan pun dia ada pengaruh gerakan Islam. Tapi bila dia mentadbir negara, dia tak nak guna terma agama. Dan dia pun tak nak terlibat dengan gerakan Islam. Dia mempertahankan undang-undang negara Turki tu. Dan dia berjaya lah buat dengan kadar dia lah. Walaupun ada orang kritik tu kita tolak tepi. Tapi kalau kita nak banding dengan yang lain tu, rasa Erdogan yang boleh dibanggakan sedikit. Tu pun dia tak nak guna dah atas nama gerakan Islam. Dan juga dia tak nak guna atas nama jemaah Islam. Tak nak. Dia guna atas nama undang-undang negara dia. Gitu. Kalau bai'ah keluar parti talak 3 tak Ustaz? Ini panjang ni. Itu anda kena bahas waktu lain lah. Kita bai'ah keluar parti talak 3 Anda dah kupas panjang lebar dah sebelum ni masa mula-mula Parti Amanah ditubuhkan dulu. Panjang lebar dah nak kupas. Itu kena ambil masa panjang tu. Adakah tawaran-tawaran janji manifesto dianggap sebagai rasuah atau ada ulusan ilmiah yang lain? Nak kata rasuah ke? Nak kata rasuah bayar duit dulu kan? Ni tak bayar. Wallahualam, susah tak definisi dia tu. Manifesto ni janji kalau undi aku akan buat ni. Nak kata rasuah ke? Kalau kita tengok definisi rasuah, Sekejap, anda tengok definisi rasuah. Kita tengok dalam kitab Al-Jurjani, kita tengok definisi. Selalu ni kita boleh faham bila kita tengok definisi. Okey. Qiyamu syakhsin bidaf'in mablaghin minal mal limuwazzafin ma min ajli al-husul ala haqqin laysa lah aw bihaddin taharruk min al-wajib alayhi al-qiyam bih fahiya tariqatun ghairi mashru'atin likasbil mal biistighlal wa qad arrafa Al-Jurjani biqawlihi ma yu'ti li ibtali haqqin aw li ihqaqi al-batil. Yang pertamanya definisi yang dikemukakan oleh Al-Jurjani. Dia kata yang dikatakan rasuah itu adalah apabila kita memberi sesuatu untuk membatalkan kebenaran dan kita membenarkan yang batil. Itu rasuah. Itu definisi Al-Jurjani. Yang keduanya kita tengok definisi syarah dia lah. Dia sebut qiyamu syakhsin bidaf'in mablaghin minal mal limuwazzafin ma min ajlil husul ala haqqin laysa lah. Iaitu dia seseorang itu membayar kadar harta tertentu kepada pegawai kerajaan ma min ajlil husul ala haqqin laysa lah, untuk mendapat sesuatu benda yang bukan hak dia. Dia bukan hak dia tapi dia bayar untuk nak dapat. Itu dikatakan sebagai rasuah. Tu kalau definisi dia lah. Jadi manifesto ni kata macam ni, kategori macam tu ke? Fikirlah macam mana manifesto tu. Wallahualam. Tak tahulah secara tepat kan. Kebanyakan gerakan yang menggunakan nama Parti Islam menjadi gagal kerana pemimpin mengambil kesempatan menggunakan hukum agama semata-mata menyebabkan pengikut menjadi taksub tanpa perkembangan ilmu dan ilmiah, menjadi pengikut menjadi jumud. Sebab tu kita kena belajar, sebab tu kita kena ajar umat ni boleh berfikir, sebab tu kita kena ajar umat ni ada rasional dia. Kan? Kita ni jangan ajar umat memahami agama secara taksub. Jangan ajar umat ikut agama dengan ikut ustaz. Jadi macam mana kita kena ajar umat ikut agama ni dengan belajar, faham. Kena faham. Kita ni nak jadi Asy'ariyah ke, nak jadi Salafi ke, nak jadi apa pun silakan je lah. Cumanya kena faham, kena belajar. Janganlah saya ni Salafi kuat, lepas tu kafir habis kat Asy'ariyah lah Maturidiyah. Lepas tu tanya Salafi tu apa? Dia pun tak tahu Salafi tu apa. Kan? Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Tuhan itu bersemayam di atas arasy. Terjemahan apa? Pimpinan Ar-Rahman tu kan. Apa makna bersemayam? Oh, tak tahu. Ustaz cakap macam tu. Ini masalah besar lah. Kan? Sebab tu kena belajar. Beragama ni biar belajar, kena faham. Jadi sekarang ni kita cuba nak ajar orang taksub bodohkan orang. Tak boleh. Kita kena ingat antara projek untuk taksubkan orang ni adalah telah dilakukan oleh Fir'aun. Kita baca dalam Quran, Allah Ta'ala sebut fastakhaffa qaumahu fa'ata'u innahu kanu qauman fasiqin. Allah Ta'ala kata Fir'aun itu dia merendah-rendahkan tahap akal rakyat dia. Dia rendahkan tahap akal rakyat dia menyebabkan rakyat dia taat pada dia. Kata Allah Ta'ala innahum kanu qauman fasiqin. Kaum dia tu, pengikut Fir'aun itu yang telah membodoh-bodohkan sehingga dia taksub pada Fir'aun. Dia kata Fir'aun kata apa-apa betul belaka, kaum dia tu fasik kata Quran.
Quran kata fasik. Sebab tu kita tak boleh ajar umat kita ni beragama ikut-ikut ustaz cakap. No, kita kena ajar umat ni beragama faham. Biar dia faham. Quran kata, hadis kata. Kita berhujah ni kena ni Quran kata, hadis kata, ulama muktabar, rujukan ini ni. Dia kena macam itulah, ilmiah lah. Kan? Barulah umat ini akan jadi maju. Umat ni nak maju dalam beragama mesti berilmu. Bukan ikut-ikut. Gitu. Wallahu a'lam. Nazar nanti kita akan jawab soal nazar. Nazar dan sumpah seperti ada kaitan pula. Apa beza nazar dan sumpah? Sebut lalulah. Kan? Ada Abang Nik tadi dia hantar satu keratan berita Ni ada seorang muslimat ni, dia tunjuk ni. Ada seorang muslimat ni. Wanita ni bernazar ingin kahwin kalau Anwar Ibrahim jadi PM ke-10. Akhirnya terpaksa minta tolong orang cari jodoh segera. Alamak, dah jadi masalah pada budak perempuan ni kan. Okey, sebenarnya nazar dengan sumpah ni dua tajuk yang tak sama. Dia berbeza segi fiqh ni. Mungkin kita boleh tunjuk kitab ni lah, kitab ni. Kitab ni, tak payah ni adalah terjemah Melayu dah, cari kat kedai-kedai buku tu selalu ada jual lah. Dia dalam isu nazar ni. Kita tengok sini, mana nazar ni kita tengok dalam kitab Fiqhul Manhaji, kitab Fiqh Mazhab Syafi'i, jilid yang ketiga, terjemahan Melayu disebut kat sini, dia kata perkara yang dinazarkan. Dalam tajuk perkara nazar, muka surat 598. Kata dia perkara yang dinazarkan hendaklah memenuhi dua syarat. Dia ada sebut dua syarat. Dia sebut syarat pertama je lah. Hendaklah sesuatu yang dinazarkan itu berupa ibadat. Berupa ibadat. Maka tidak boleh bernazar terhadap perkara yang harus. Kalau perkara harus, nazar tu tak jadi. Contohlah, dia bernazar dengan nama, dia bernazar. Dia nazar ni ada satu nazar sahaja, satu lagi nazar yang disertakan dengan sumpah. Okey, ada orang tu dia kata, saya bernazar. Kalau saya lulus peperiksaan, saya nak sembahyang sunat ba'diyah. Dia nazar. Makanya dia lulus peperiksaan. Dan sembahyang ba'diyah tu adalah sunat. Maka dia kena buatlah. Sembahyang sunat itu dia jadi wajib bagi diri dia. Sebab nazar tadi. Itu sebab apa? Sebab sembahyang sunat tu ma yataqarrabu ila Allah. Perkara yang menghampirkan diri pada Allah. Tapi ada satu lagi, dia benda harus. Dia bukan benda ma yataqarrabu, dia bukan benda sunat. Contoh kalau dia bernazar, kitab ni kata dia kata saya bernazar saya nak pakai baju. Saya bernazar saya nak makan nasi kandar, contohlah. Kalau contoh dalam ni dia buat, dia kata contoh dia buat kalau seseorang bernazar untuk melakukan perbuatan yang harus ataupun bernazar meninggalkannya seperti makan dan tidur. Saya bernazar saya nak makan. Makan ni dia tak jadi sunat pun, dia benda harus kan. Maka dia tidak wajib melaksanakan. Saya bernazar nak makan nasi kandar. Wajib tak dia makan nasi kandar? Tak wajib. Sebab makan nasi kandar itu dia bukan benda sunat. Yang dikatakan nazar itu jadi jika dia bernazar benda yang sunat. Kata kitab ni. Kata kitab ni. Tunjuk kitab ni. Kan? Jangan duk tuduh aku macam-macam pula. Aku mari rojokkan ni pula kitab ni. Kenapa dia boleh kata macam tu? Kenapa fatwa yang dikemukakan oleh dalam kitab ni dia kata macam tu? Dia buat mari dalil. Ni antara lebih kitab ni. Dia kata dalam hadis Nabi SAW riwayat Imam Abu Daud. Hadis yang ke-3273. Hadis Kata Nabi SAW, la nazara illa fi ma batughiya bihi wajhullah. Kata Nabi Muhammad, tidak ada nazar melainkan pada perkara untuk mencari keridhaan Allah. Jadi dalam hal-hal yang sunat baru jadi nazar. Kalau tak ada kaitan makan, nasi kandar, contoh kan, saya nak baring. Yang tu tak ada tu nazar. Okey, isu dia sekarang macam budak perempuan tadi, dia bernazar. Kalau Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, bernazar nak menikah, contoh. Okey, isu dia menikah tu kategori apa? Tu tanya soalan tu dulu. Kategori yang sunat ke yang harus tu? Jawapannya sunat. Maka dia kena menikah lah. Cumanya apakah perlu ditunaikan? Sebab dia ada dua istilah. Dia panggil fauran, satu lagi at-tarahi. Alal faur, alat tarahi. Dia dua istilah. Sesuatu benda yang ditunaikan dengan segera, ada satu lagi ditunaikan cara lambat-lambat pun tak apa. Maka dalam kes budak perempuan ni, kalau dia bernazar, Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dia nak kahwin, dia memang kena kahwin lah. Cumanya dia nak kahwin tu mengambil masa yang lama. Tak apa, tak apalah. Selagi mana dia tak jumpa jodoh tu, selagi mana tak ada orang nak pada dia tu, tak nikah lah. Tiba-tiba dah ada, dia kena kahwin lah. Dia telah menunaikan nazar yang dia nak tadi lah. Wallahu'alam.
Ustaz nak ajar sesiapa sahaja nak bercakap atas nama agama perlu bersandar pada betul. Ustaz. Carilah ustaz mana tu. Kita dah buat video tu. Pampers pula. Allah Rabbi, astagfirullah. Habis dah ni. Suka lagi klien pula ni, jumpa orang pula. Oh bahaya ni. Ni antara bahaya Ustaz macam ni boleh kata mencuri kat Tesco sebab Tesco Yahudi punya contohnya. Bahaya. Bahaya. Wala'izbillah tak jauh lah. Pendapat Ustaz apabila agamawan meletakkan rasuah sebagai mudarat kecil berbanding memilih pemimpin parti yang dikatakan memberi ancaman kepada agama Islam secara khususnya dan kepada negara amnya sebagai mudarat lebih besar walaupun tiada bukti sahih terhadap tuduhan tersebut. Yang pertama tak ada tuduhan sahih lah, satu. Yang keduanya berkenaan dengan menganggap mudarat kecil. Itu silap. Qaradawi sebut dalam kitab. Tadi kita pun dah baca dalam kitab Qaradawi. Yang Qaradawi ni dia kata besar dosa dia. Dosanya amat besar. Tak apalah. Anda ulang balik baca Qaradawi kata kata Qaradawi li annana nuridul fasada fasadan akhar. Sebab bila kita terlibat dengan rasuah, kita menghendaki satu kerosakan yang mendatangkan kerosakan yang lain. Banyak rosak-rosak akan berpanjangan. La naktafi bil fasad allazi sana'ahu sahibuna fi tarwij hadha sam. Qaradawi namakan sebagai rasuah itu sebagai sam. Sam ni racun. Dia kata, Qaradawi kata tidak memadai kerosakan yang dilakukan oleh perasuah itu dan penerima rasuah itu terhadap racun itu, bahkan walakin na'ti ila fasadin akhar, bahkan dia boleh membawa pada kerosakan yang lain. Antaranya kata fasadun akhlak, kerosakan akhlak, kata Qaradawi. Fanafsidu an-nas al-muwazzifin aw qadirin ala an yaf'alu syai'an min nawajib rasul bla bla bla. Panjanglah dia sebut, Qaradawi sebut. Maksudnya Qaradawi seorang ulama yang muktabar dalam dunia Islam pun baru meninggal dunia lah. Dia menggambarkan rasuah ni besar sebenarnya implikasi dia. Dia bukan mudarat kecil, dia mudarat besar. Ni kata Qaradawi. Jangan marah kanan ni, bukan dia cakap. Yang kata ni adalah Yusuf Al-Qaradawi. Buka dalam kitab dia, Fatawa Ma'asarah, jilid yang pertama, muka surat di 624. 624. Buka. Jangan ada tuduh Ana. Oh, pandai-pandai dia. Tak, dia bukan pandai-pandai Ana. Kitab cakap. Qaradawi cakap. Aku ikut kitab. Salah. Kalau tak sebut kitab, dia kata kita macam-macam pula. Okey, ini pun ada kupas sebenarnya dalam bincangan yang lepas. Salam Ustaz, ayat Al-Quran yang jangan memilih pemimpin kafir sebagai pemimpin itu macam mana tafsirannya Ustaz? Nak lawan dalil menggunakan Al-Quran dari maksud ayat saja tanpa tafsiran. Ana dah bahas panjang lebar sebenarnya. Tengok live Ana sebelum ni. Ana dah bahas panjang lebar. Kalau tanya balik, Ana ulang tapi yang pendek je lah. Dia macam ni ayat Quran yang kata la yatakhidul mu'minun al-kafirin awliya'a min dunil mu'minin ni, kalau nak pergi di sudut politiknya, kalau contoh PAS dia fatwakan haram, dia sendiri kempen supaya undi parti MCA. Ajadi sendiri yang kata tu kan, tu Ajadi sendiri kata kempen parti MCA padahal MCA tu kafir, bukan Islam pun. Apa lagi? Parti tu calon-calon tu bukan Islam. Masa dia gabung PM tu sekali dengan gerakan tu yang pergi tanding tu bukan Islam, dia kempen okey. Jadi maksudnya kalau segi PAS dia nak kata haram apa? Dia sendiri fatwa boleh. Oh, mentang-mentang undi parti yang nyokong dia macam boleh pula. Tapi kalau parti yang tak nyokong ni jadi haram pula. Oh, jadi hukum tu base pada keuntungan dia pula. Tak betul lah situ. Satulah. Cuma kita tak nak bahas yang tu sangat. Yang kita nak tengok macam mana pemahaman Al-Quran. Sebelum ni Ana dah bahas, Ana tunjuk kitab. Sebab tanya spontan macam ni. Ana tak tunjuk kitab lah. Tapi sebelum ni Ana dah kupas dah sebenarnya. Ana tunjuk kitab lagi. Qaradawi dia ada bahas panjang lebar. La yatakhidul mu'minun al-kafirin awliya'a min dunil mu'minin itu mesti digadingkan dengan ayat Quran yang lain, iaitu dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8 dan ke-9. Dalam dua ayat ke-8 ke-9 Al-Mumtahanah itu
Allah Subhanahu Wa Taala kaitkan yang dikatakan aulia di sini adalah apabila ada dua perkara yang tak boleh tu, yang kata kafir dalam ayat tu. Yang pertama, apabila dia berusaha mengeluarkan orang Islam daripada negara orang Islam. Yang kedua adalah dia menyerang agama Islam. Kalau dia menyerang agama Islam, lepas tu dia mengeluarkan orang Islam daripada negara Islam, dua perkara ni kalau ada, yang tu dikatakan tidak boleh mengambil orang kafir itu daripada sebagai pemimpin. Itu maksud dia. Mengikut kupasan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Nak tahu panjang lebar, kena tengok live Ana sebelum ni. Ana dah bahas panjang lebar dah. Dengan kitabnya apa dah bahas dah. Dia ulang tanya pula macam ni. Jadi susah lah nak jawab tu sebab Ana dah jawab panjang lebar dah. Kalau Ana jawab jadi panjang pula. Gitu. Wallahualam. Parti Islam tu tak bagi ahli fikir. Walak je. Yelah. Kita suka kan orang bodoh. Bodoh ikut kita seronok macam tu. Berpuluh tahun golongan LGBT liberal berusaha menormalisasikan LGBT di Malaysia. Dan setiap kali itu jugalah ia mendapat tentangan hebat dari masyarakat kita. Namun malang buat negara ini selepas PH mendapat kuasa pada 2018, aktivis-aktivis LGBT dilayan begitu lunak oleh pemimpin PH yang mendukung agenda ini tanpa memikirkan sensitiviti masyarakat dan agama setuan negara. Ya, anda rasa ada kesilapan besar yang dilakukan oleh Dr. Mujahid pada masa itu. Iaitu dia pergi terima dia orang datang. Tapi kalau kita tanya sendiri Dr. Mujahid, sebenarnya bukan Dr. Mujahid dia yang berjumpa dengan mereka. Ada satu lagi, Dr. Zulkifli Al-Bakri. Masa itu dia mufti wilayah. Dan sebenarnya agenda mereka mempunyai objektif yang sama. Objektifnya adalah macam mana kita nak merawat orang yang terlibat dengan LGBT kerana LGBT ni dianggap sebagai orang yang sakit. Jadi bila orang sakit, kita nak rawat tu. Cuma bila Dr. Mujahid terima kedatangan mereka, seperti mana seorang doktor terima kedatangan pesakit, benda tu dimanipulate oleh media, akhir sekali dilihat, pro-LGBT. Padahal dia bukan pro-LGBT. Tapi kalau orang tanya Ana, ya niat yang baik tapi mekanisme yang salah. Itu yang berlaku kepada Dr. Mujahid. Kan? Peliknya dia marah pada Dr. Mujahid. Tapi Abid Liu buat, tak ada siapa marah pula. Dr. Zulkifli Al-Bakri masa tu buat, tak ada siapa nak marah pula. Tapi isu dia kenapa? Sebab Dr. Mujahid tu orang parti amanah. Maka dia kena manipulasi sedemikian rupa. Tapi kalau kita tanya Dr. Mujahid tu tak ada. Dia memang jumpa tu sebenarnya bukan dia nak iktiraf. Dia nak merawat. Umpama seorang doktor yang datang pesakit nak rawat lah. Cumanya dia parti amanah, maka dia kena lah. Macam tu je lah. Itu masalah besar lah gitu ya. Gitu. Kitab fiqh saya kulit warna hijau. Dia ada banyak terbitan baru dah sebenarnya. Gitu. Assalamualaikum Ustaz. Pada pandangan Ustaz, cara yang menang PRU. Pada pandangan Ustaz, cara yang menang PRU kerana pengundi terpengaruh dengan fitnah perkauman bangsa dan agama. Yalah, salah apabila mereka terpengaruh tu sebab mereka tak berfikir dengan baik. Terima bulat-bulat. Kita pun tak ajar kepada umat ni berfikir kan. Kita cuba nak ajar tapi tak banyak. Orang mudah terpengaruh dengan yang tak berfikir tu kan. Makanya tersebar. Sekarang ni dah bentuk kerajaan. Anwar Ibrahim pun dah jadi Perdana Menteri. Tanggungjawab kita adalah macam mana kita fikir nak membijakkan umat. Biar orang bijak dalam semua perkara. Bijak dalam beragama, bijak dalam bertindak, bijak. Ajar berfikirlah, ajar umat berfikir. InsyaAllah lah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan rakyat Malaysia ni baik insyaAllah. Kita doalah pada Allah. Ni Abang Din ni, Abang Nick ni. Sajat lari ke Australia dan siap murtad lagi zaman PM memerintah. Ni satu maklumat juga kan. Sajat itu kerajaan tekan-tekan sampai murtad. Kita ni nak atasi masalah LGBT, janganlah sampai melahirkan kerosakan yang lain. Atasi itu memang kena atasi, kena ada hikmah. Kerajaan PM nak atasi tapi sampai orang tu murtad. Lari isytihar keluar agama. Kan? Dr. Mujahid hari tu dia cuba nak atasi. Tak adalah orang murtad, cuba atasi. Cuma kita pula pergi main game. Akhir sekali usaha untuk nak memberhentikan orang-orang LGBT itu daripada LGBT digagalkan oleh orang yang pergi tuduh macam-macam pada Dr. Mujahid. Bukan tindakan Mujahid tu sebagai gagal. Mujahid tu saya elok dah. Tapi kita sabotaj. Sabotaj cara kita tu menyebabkan orang yang terlibat LGBT nak berhenti daripada LGBT jadi tak berhenti. Salah lah. Kan? Jadi kita tu kena ada sikap bertanggungjawab. Sepatutnya bila Dr. Mujahid pada masa tu fikir nak atasi, maka kita pakat bantu, sokong dia macam mana nak bagi idea ke apa tu pulang lah. Kan? Ini tak, kita pergi sabotaj dia, main politik gila-gila. Labelkan dia sebagai pro-LGBT, walhal dia cuba nak merawat. Akhir sekali, orang LGBT tu kekal dengan LGBT. Kan? Lepas tu Dr. Mujahid pun dah tak jadi kerajaan, kalah pula dalam PRU baru-baru ni. Macam tu je lah. Kita harap lah akan datang lah macam mana nak buat. Tapi kita bimbang takut dimanipulate pula. Bukan boleh percaya pokok ni. Itu pun satu masalah juga. Wallahu'alam. Okey, nasihat tak ada lah kot. Cukup lah. Wallahu'alam. Panjang ni.
Okey. Panjang Ana live pada malam ni. Ana rasa cukup lah kot. Dah tak ada komen dah. Yang lain tu tak ada apalah. Wallahu alam. Ada satu lagi. Mampu ke kita nak merawat? Sedangkan WHO sendiri dah ubah stance mereka mengatakan homoseksual bukan penyakit. Ana rasa WHO satu tajuk, kita kena usaha. Nak gagal, nak bagi berjaya, mungkin 100% tak. Tapi kalau kita berjaya, ubah 10%, itu dah berjaya dah. Kan? Usaha tu kena ada. Usaha tu kena ada. Janganlah kita tengok kita biar. Tak boleh juga. Biar tak boleh. Apatah lagi kita main tiraf lagi lah, tak boleh. Jadi kita ni kena fikir macam mana kita nak mengatasi. Sebab bila orang, macam orang sakit kanser lah tahap 6, main jumpa kita. Kita fikir ni kalau aku rawat ni bukan baik pun. Tapi kita kena usaha juga. Usahalah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi pertolongan, bantuan, dia sihat. Kalau dia tak boleh 100% baik pun, kita berjaya rawat dia 10% pun, Alhamdulillah dah. Syukur pada Allah. Yang penting kita kena ada usaha. Begitu. Wallahualam. Macam Nabi Muhammad dakwah pada pak saudara dia Abu Talib. Memanglah Abu Talib sudah mati sebagai bukan Islam. Tapi dia usaha tu kan. Sebab kita kena ingat satu benda lah. Kita ditugaskan oleh Allah untuk buat kerja. Tapi hakikat kesimpulannya adalah diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innama alaikal balagh. Tugas kamu untuk menyampaikan. Tapi penentu dia Allah Ta'ala. Penentunya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah. Gitu kan. Okey. Ni ada Rizal Anwar. Ni dia tak habis-habis. Penasihat bangsa DAP dia kata kan. Rizal Anwar. Anda pun tak tahu apa masalah dia dengan Ana lah. Itu dua. Tadi pun ada satu Facebook. Fitnah Ana. Dia kata Ana ni orang Melayu terlibat dengan DAP secara langsung. Bila aku terlibat dengan DAP secara langsung? Tak ada terlibat pun. Ana ni ahli parti keadilan. Parti Ana pernah masuk dua je. Satu parti PAS. Keluar pada PAS, Ana masuk parti keadilan. Parti keadilan rakyat, PKR. Parti Anwar Ibrahim tu kan. Ana masuk parti tu. Lepas tu di Pulau Pinang, Ana kerja di bawah kerajaan negeri. Di bawah kerajaan negeri yang PKR salah satu entiti kerajaan Pulau Pinang. Ana ni pegawai kerajaan masa tu. Pegawai kerajaan Pulau Pinang. Dekat dengan DAP. Sebab apa? Sebab berkawan baik dengan lingkungan. Loh, kok tu je. Kawan kita dah jadi DAP. Oh, berat lah tu. Kalau dalam tu yang PAS berkawan dengan MCA tu, kita kata MCA. PAS berkawan dengan berkawan dengan gerakan. Tu gerakan lah tu, kata lagu tu. Kita tak nak lah tuduh macam tu sebab kita bukan perangai macam tu. Tapi dia orang ni ada perangai macam tu. Ni masalah orang PAS perangai dia lah. Tak tahulah apa dia fikir, kita pun tak tahu. Ni masalah dia orang lah. Wallahualam, wallahualam. Okey, cukuplah. Terima kasih banyak pada malam ni. Kalau tersilap, salah, minta maaf. Mungkin ada tersilap cakap lah apalah. Mungkin ada yang kawan dengar terasa hati, minta maaf lah. Banyak insyaAllah. Ada lagi satu ni. Syahariman Syahari. Yang berman ke ni? Ustaz-ustaz PAS banyak sampai kempen PAS tapi berlindung di sebalik ceramah agama. Macam mana hukum ustaz-ustaz begitu? Entahlah. Ana tak setuju menghalang. Sebab pada Ana kebebasan setiap individu tu, parti apa pun, dia ada kelebihan untuk menarik orang pada agama. Sebab tu Ana tak bersetuju kalau orang kata kita haramkan ustaz-ustaz PAS ceramah. Tak setuju juga. Tapi mungkin kita kena letak border. Ustaz-ustaz PAS ceramah lah. Tapi janganlah kamu mencetuskan permusuhan, prejudis kepada masyarakat. Macam tu lah. Ada punya pandangan macam tu lah. Wallahualam. Wallahualam. Okey, masih banyak. Wallahualam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.